Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zikrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى في آية أخرى من كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Muslimin muslimat rahmati Allah. Alhamdulillah, insya-Allah kita sambung pagi ini kitab Kifayatul Muhtaj pada membicarakan kisah Isra wal Mi'raj yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu peristiwa agung, peristiwa besar yang dapat kita ambil pengajaran yang amat berguna untuk menjadi bahan-bahan rujukan, bimbingan bagi kita menuju jalan rahmat, keampunan redha Allah dan kebahagiaan dunia akhirat. Kita sampai muka surat 19. Muka surat 19. Barisan ambil barisan yang kedua, ulang sikit balik barisan yang kedua daripada atas muka 19. Itu ayat itu yang disebut wa syarahtu laka sadraka. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke alam nur yang menembusi 70,000 sekatan daripada nur. Kalau kita menjelajah negeri, rentas negeri katakan dalam keadaan PKP ini, merentas pemeriksaan polis daripada sini pergi ke Johor, berapa tempat pemeriksaan polis, macam itulah ibaratnya. Ini Nabi melalui 70,000 hijab sekatan daripada nur menembusi ke sana. Jibril sendiri pun tak dapat masuk. Katanya kalau aku masuk aku terbakar. Hanya engkau seorang, Tuan hamba seorang diri saja. Jadi di sana Nabi SAW diberi oleh Allah bertemu dengan Allah dengan tidak berkaifiat, tidak bertata cara, tidak tahu bagaimana, bukan seperti pertemuan kita dengan sama-sama makhluk. Artinya tak boleh nak bayang, nak ceritakan. Maka dalam pertemuan itu Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala bentangkan Nabi, angkatkan kepalamu dan pohonlah apa yang kamu nak minta. Maka Nabi pun sebut satu-satu mana yang kita terangkan pada siri-siri yang lalu. Nabi sebut, kau berikan kepada Nabi Sulaiman begini, Nabi Musa begini, Nabi Daud begini, Nabi ini begini. Kemudian kata Allah, pohonlah apa yang kamu minta. Maka Nabi pun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, artinya menerima hasrat hajat Nabi SAW itu dengan baik. Ini Allah terangkan yang kita sedang baca sekarang. Ini kita sampai bahasan yang kedua daripada ini. Tengok. Wa syara'tu laka sadraka wa wada'tu 'anka wizraka wa rafa'tu laka zikraka. Dan aku luaskan bagi kamu dada kamu. Itu yang disebut dalam alam nasyrah laka sadra dalam Quran tu.
Dan aku buangkan daripada kamu dosa-dosa kamu. Dan aku angkatkan bagi kamu sebutan kamu. Wa rafa'na laka dzikrak. Itu dalam ayat surah Al-Masyarah. Wa ja'altu ummataka khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Wa ja'altu ummataka wasata. Dan aku jadikan, kata Allah, umat engkau, umat kamu itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk seluruh sekalian manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Al-Quran menyebut kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ni akhir ayat. Itu Allah sebut sini. Aku jadikan umat kamu itu sebaik-baik umat di kalangan manusia. Manusia daripada umat, daripada zuriat Nabi Adam AS itu manusia. Disebut dalam Al-Quran 3 sebutan manusia. Bani Adam, keturunan cucu-cucu Bani Adam, Nabi Adam AS itu manusia. Jin dia cucu-cucu Iblis. Jin tu cucu-cucu daripada zuriat Iblis. Ini manusia Bani Adam daripada zuriat Nabi Adam AS. Dan disebut Al-Quran sebagai An-Nas, manusia. Dan disebut Al-Quran juga insan. Insan, Nas dan apa? Bani Adam. Jadi umat kamu sebagai umat yang dilahirkan, yang dikeluarkan di kalangan manusia yang banyak-banyak. Dan aku jadikan umat kamu itu yang pertengahan. Umat yang pertengahan. Tengah ni maknanya dari segi fizikal pun tengahan. Kalau umat dulu besar, tinggi. Tubuhnya besar, tinggi. Umat Nabi SAW kecil sikit. Di segi suasana hidup pun pertengahan. Itu yang Allah jadikan. Tapi manusia itu sendiri tidak sedar dirinya, tidak faham, tidak tahu. Dia cari jalan keluar daripada landasan yang sebenar, menjadikan dia jadi macam-macam. Allah jadikan manusia ini baik, sebaik-baik, elok, secantik-cantik kejadian di segi fizikal. Dan di segi dalaman manusia itu pun ruh, ada perasaan, ada emosi, ada akal, pikiran. Tapi manusia itu sendiri yang memburukkan dirinya, mengambil dalam, mengambil bahan-bahan yang merosakkan pikiran, jiwa dan tubuh badannya. Sedangkan Allah jadi sudah elok. Sebab tu Allah ada perkara-perkara yang diharapkan, ada hikmahnya. Manusia ambil yang haram, yang halal tak ambil. Menjadikan hidupnya jadi bermacam-macam. Nampak? Jadi permasalahan di muka bumi timbullah jenayah dan sebagainya. Kerana manusia itu sendiri yang tidak ikut alirannya. Macam kita pakai kereta. Kereta apa awak pakai? Apa jenama kita awak? Apa brand? Toyota apa? Barang-barang sepipatnya daripada Toyota juga. Toyota pun ada jenis-jenis dia juga. Tidak dia punya skru komponennya tak masuk. Misalnya kan. Itu faktoran. Ini hentam-hentam dia misalnya. Ambil tunjuk hidup manusia. Kalau ikut perintah Allah, ajaran Allah, selamat dunia akhirat elok. Sebab Allah jadi manusia ini memang sebaik-baik ciptaan Allah. Itu Al-Quran yang menyebut pada banyak tempat, banyak ayat. Waj'altu ummataka humul awwaluna wal akhirun. Waj'altu ummataka la tajuzu lahum khutbatun wala salatun hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli. Dan aku jadikan umat kamu itu mereka yang permulaan di segi kalau nak faham bukan benda. Kalau kita manusia, permulaan
awal di segi perancangan, tapi dilaksanakan akhir. Disebut dahulu, tapi diadakan akhir. Bukan minda untuk fikir. Kalau suatu negara, kerajaan merancangkan nak buat satu projek raksasa, katakan contoh satu lapangan terbang antarabangsa yang besar, melengkapi lapangan terbang itu untuk terminal penumpang, untuk terminal kargo, pengangkutan, itu kan untuk ekonomi negara dan sebagainya, perhubungan antarabangsa, kan strategik. Sebelum nak buat lapangan terbang itu, kena buat jalan dulu. Jalan nak menuju ke tempat lori, nak bawa batu, nak bawa besi, nak bawa apa, bawa alat nak pergi ke tempat lokasi nak buat lapangan terbang tu. Jalan dulu, bukan lapangan terbang dulu. Nampak? Begitulah maksudnya, lapangan terbang itu perkara yang pertama dirancang. Tapi bila nak buat jalan dulu, baru boleh pergi ke tempat yang nak buat. Macam itulah. Jadi, Nabi dan umat Nabi kita ni yang terawal, tapi dilahirkan kemudian. Yang lahir siapa dulu? Nabi Adam dulu. Kita ni daripada keturunannya lambat, tapi kerana Nabi SAW itu, sebab itu dijadikan Adam, sebab itu dijadikan langit, untuk akan lahir seorang Nabi yang terunggul, yang termulia, teragung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kata ulama, kalau tidak kerana kemuliaan Nabi SAW tidak dijadikan langit dan bumi, kerana Nabi nak diturun, dilahirkan di bumi. Dan menjadikan kamu itu mereka yang permulaan dan kesudahan. Kesudahan yang akhir, yang terakhir. Umat yang terakhir. Tapi di segi perancangan yang terawal. Dan aku jadikan umat kamu itu tiada melalui bagi mereka itu kejahatan. Apa ni? Tengok. Ini betulkan ayat balik. Tengok bahasa Arab tadi, wa ja'altu ummataka la tajuzu lahu khutbatun wala salatun hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli. Kalau terjemah di sini, saya baca terjemah yang saya buat. Dan kujadikan umat engkau tidak melalui bagi mereka satu-satu khutbah ataupun sembahyang sehingga mereka bersaksi bahawa engkau abdi wa rasuli, engkau Muhammad adalah hamba-Ku dan rasulku. Ini dia buat kejahatan. Perkataan dalam bahasa Arab mana ada kejahatan, tak ada. Jadi apabila kita sembahyang, kita menyampaikan khutbah Jumaat, khutbah raya, khutbah dan sembahyang kita itu tak boleh limpasi begitu saja, tapi di sana mesti orang yang sembahyang, orang yang baca khutbah tu nak saksi bahawa engkau Muhammad adalah hamba-Ku dan rasulku. Di mana? Kalau dalam sembahyang kita ada syahadah. At-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kemudian syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu. Sembahyang itu artinya tak boleh sempurna, tak boleh selesaikan tanpa menyebut nama engkau sebagai hamba-Ku dan rasulku. Saksi dulu. Khutbah Jumaat kita juga. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, misalnya. Kemudian jalan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak khutbah tu tak jadi. Itu masuk dalam rukun khutbah. Itu maksudnya. Mesti sebut. Itu juga masuk dalam kata ayat Quran,
wa rafa'na laka dzikrak. Jadi dia kata, dan aku jadikan umat kamu mana? Tiada melalui mereka itu kejahatan. Khutbah, buat khutbah tu. Kejahatan tu. Dan sembahyang hingga naik saksi mereka itu bahawa engkau hamba-Ku dan pesuruhku. Perkataan kejahatan itu potong bubuh khutbah. Sebab dalam bahasa Arab dia sebut khutbah. Mana ada perkataan jahat? Wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum fi qulubihim. Dan aku jadikan daripada umat kamu itu berapa puak daripada manusia yang mana hati mereka itu pengajaran dalam hati mereka itu. Hati mereka menjadi pengajaran bagi kesinambungan fungsi hati mereka itu. Ini balawah bahasa dia cakap ni. Artinya asalnya Allah Ta'ala jadikan hati-hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam suci, bersih, murni. Seperti mana Allah Ta'ala jadikan fizikal umat Muhammad ni sebaik-baik kejadian. Wattin wal zaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bersumpah, berapa kali dia sumpah, dia disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Itu di segi fizikal. Dalam ayat lain, walaqad karramna bani Adam. Sungguhnya kata Allah, kami pemuliakan anak Adam. Itu. Tapi manusia itu sendiri yang memburukkan diri. Fikirlah, lihatlah, perhatikanlah dengan mata hati. Bukan perhati dengan mata kasat, dengan mata hati. Seorang manusia itu dijadikan Allah, Masya Allah, elok fizikalnya, badannya tegak, cantik, tak ada cacat, tak ada mata, tak buta, kaki tak ringkat, tak capik pun, elok. Kemudian Allah Ta'ala berikan akal dalamannya, emosinya. Akalnya pun elok waras. Bukan orang gila, bukan orang sasau. Dan dapat belajar dengan baik. Menjawat jawatan yang terbaik menjadi seorang guru. Baik bila jadi guru kan baiklah. Kerana mengajak manusia lain, ajak manusia jadi baik. Guru mengajar anak-anak kita, berapa ramai. Itu jasa guru. Orang nak jadi menteri, nak jadi presiden, mesti menghadap guru dulu. Bukan terus-terus jadi presiden. Mesti jadi murid untuk menghadap guru. Itu jasa guru. Mulianya. Tapi akhirnya guru itu sendiri tak sedar diri, tak bersyukur kepada Allah. Dia memburukkan dirinya, menjatuhkan maruah dirinya. Macam mana? Pergi makan dadah apa? Kena tendang, kena pecat daripada guru, meleret tepi jalan. Tu asal cikgu tu dulu tu. Tu kaki dadah tu. Dulu orang baik cikgu. Ada tak manusia macam tu? Ada kan? Nak salah siapa? Nak salah Ta'ala kan? Nak tengok. Allah Ta'ala dah jadi dia baik. Jadikan dia seorang cikgu, seorang guru. Tiba-tiba dia memburukkan dirinya sendiri. Itu manusia. Sebab itu di akhirat nanti, apabila manusia-manusia yang begini, bila dihalau ke neraka, mereka akan tanya, apa salah kamu ni? Kamu dulu masa hidup dunia, tak apa kamu dapat ajaran Rasul? Tak adakah Rasul yang diutuskan kepada kamu? Tak adakah kitab itu? Ada, tapi kami tak ikut. Dia jawab kan. Dia jawab sendirilah, tegas. Ada Rasul, ada kitab, tapi kami tak ikut. Itu. Kalau kita fikir itu, boleh kita nampak. Allah Ta'ala jadikan kita ni sebaik-baik umat. Sebaik-baik kejadian. Elok, sempurna. Tapi kita mencacatkan diri kita sendiri.
kita menghina, memburukkan diri sendiri. Wa ja'altuka awwalan nabiyyin khalqan wa akhirahum ba'san. Ba'san boleh dia wajah. Ba'san, bi'san boleh. Itu maksudnya. Daripada ba'sa, ya ba'su. Dan aku jadikan akan engkau awal Nabi. Nabi yang awal kejadian. Dan akhir dibangkitkan. Macam tadi lah. Ditakdirkan jadikan Nabi itu yang terawal. Tapi dilahirkan akhir. Nabi yang terakhir. Tapi pada sebutan takdir, kalau disebut kita manusia, perancangan awal Nabi. Tapi pelaksanaan akhir. Wa ja'altuka awwala man yaqdaru yaum al-qiyamah. Qadi yaq. Wa ja'altuka awwala man yaqdi, qada yaqdi lahu yaum al-qiyamah. Dan aku jadikan engkau awal mereka yang dihukum pada hari kiamat. Dia terjemah dengan makna bina majhul. Bahasa Arab kena baca bina majhul. Wa ja'altuka awwala man yuqda lahu yaumal qiyam. Dan aku jadikan engkau awal-awal mereka yang dihukum pada hari kiamat. Mana di hari kiamat nanti Nabi, orang yang pertama, orang yang mula-mula dulu-dulu diberi mandat oleh Allah untuk menguruskan umat di hari kiamat. Setiap Nabi umat setiap Nabi itu akan mencari Nabinya untuk minta respon, untuk minta apa kita nak bagi kalau dunia ni recommend untuk minta Allah Ta'ala ampunkan. Ini Nabi Muhammad dulu cepat. Artinya diberi keutamaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtaituka sab'an minan wasani dan uqiha nabiyyan qablak. Dan aku berikan engkau akan 7 ayat. Itu dipanggil sab'an wasani. Di Al-Quran ada sebut. Yang diulang-ulangkan dia di dalam sembahyang. Itulah Fatihah, surah Fatihah. Di antara nama surah Fatihah yang kita baca dalam sembahyang tu, setiap kali sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladdallin, itu di antara namanya Sab'ul Masani yang disebut dalam Quran. Dan di antara nama surah Fatihah juga Umul Kitab. Dan di antara nama surah Fatihah juga Fatihatul Kitab, Fatihah. Dan nama surah Fatihah juga Syifa, penawar. Baik itu ada hadis seorang sahabat membaca surah Fatihah pada satu orang sakit. Baca surah Fatihah, tidak panjang surah Fatihah. Kemudian dihembus, ditiup pada tempat sakit itu. Dengan izin Allah, serta-merta sakit itu sembuh. Itu dipanggil syifa. Kata ulama, semua ayat Quran itu syifa, penawar. Sebab Allah sebut dalam Quran, kami turunkan kepada engkau Quran jadi rahmat dan penawar bagi manusia. Rahmah wa syifa binnas. Quran. Tapi dengan penuh keimanan, keyakinan orang itu kepada Allah. Kalau tak pada diri kita sendiri, Quran itu memang syifa. Tapi kalau satu orang kata aku baca berapa kali tak jadi penawar kan, tak lega juga. Itu kita tak boleh nak hukum. Quran itu tetap syifa. Sebab Allah sebut, Allah tidak bohong. Tapi pada sifat tak jadi, tertakluk pada diri orang baca tu. Dia baca betul tak betul kan Quran tu. Dari segi makhraj hurufnya. Kemudian hatinya pula yakin tak yakin ke pada Quran tu. Beriman ke tak beriman ke. Itu masalah.
Yang kau sebut di dalam semayang. Itulah Fatihatul Kitab. Surah Fatihah sama masal. Tiada aku berikan dia akan satu Nabi pun yang dahulu-dahulu pada kamu. Nabi-Nabi dahulu tidak seperti itu. Tapi kepada kita diberi. Itu di antara nikmat, keutamaan, kemuliaan Allah, keistimewaan yang diberi oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah nak sebut. Dalam hadis-hadis sudah menyebut apa yang Allah beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diberi kepada umat yang dulu. Di antaranya saya sebut bila dah sebut di sini kayak sikit. Di antaranya Allah Taala berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maknanya bumi ini jadi bersih, suci untuk dia sembahyang. Bumi yang kita pijak. Maknanya apabila kita nak sembahyang, walaupun tak ada sejadah, tak ada lapik, tak ada apa alas, tak ada bawa apa, cari mana bumi yang agak tak ada kotoran najis bekas tai kucing ke apa, tak ada. Sembahyang atas tanah tu, atas bumi tu, mari kita duduk. Tanah liat ke, kalau kita di pantai, duduk tepi pantai kan, atas pasir tu, tak payah. Ini tak ada apa, nak lapik, tak ada kan, tak payah. Bumi tu dah suci. Kecuali kalau kita nampak itu bekas anjing apa, itu tak boleh lah, kalau tak ada apa. Ni tak ada lapik apa, boleh kan? Boleh. Itu hadis. Ada pun Nabi umat-umat dahulu tak boleh. Mesti kena ada lapikan, kena ada. Apa kita panggil sejadah, apa tak kisahlah. Kena ada lapikan, alasan. Kena ada beralas, berlapik. Itu dia antara dikurniakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedunggalan, kemudahan, kemudian sembahyang bila dalam keadaan situasi tertentu boleh dihimpun jamak, main jamak, himpun bayang maghrib dengan isyak, isyak dengan maghrib, zuhur dengan asar, asar dengan zuhur, boleh sembahyang dua-dua dalam satu waktu. Itu jamak dibolehkan dalam situasi tertentu. Itu kena tengok dalam sembahyang qasar jamak lah. Kemudian sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat boleh diduakan. Itu kemudian Allah bagi. Tapi pahala tetap sama, tak kurang. Allahu Akbar. Tapi kerana manusia ini tak fikir, tak renung, tak perhatikan, tak timbul kesyukuran pada Allah. Bukan tak syukur, bahkan melanggar hukuman Allah. Pula melampaui batasan Allah. Wa aqaituka khawatim suratul Baqarah min kanzi tahtil arsh dan uqtiha nabiyan qablak. Dan aku berikan, aku kurniakan pada engkau dan umat engkau kesudahan suratul Baqarah daripada perbendaharaan di bawah arasy. Tiada aku berikan dia seorang pada nabi-nabi yang dahulu sebelum engkau. Apa khawatim suratul Baqarah? Khawatim suratul Baqarah yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW dan umatnya, kita semua, sebagai satu keistimewaan yang tidak diberi kepada Nabi yang sebelum, umat sebelum kita. Jadi saya terang ni. Kata ulama mufassiri, ulama tafsir, Al-Quran Al-Karim, kitab suci, kalam Allah, merangkumi semua syariat daripada Nabi-Nabi yang dahulu. Dengan lain perkataan, kandungan kitab suci Al-Quran itu mengandung kitab-kitab suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa daripada Taurat, Injil semua. Semua makna perintah yang ada dalam kitab dahulu ada di dalam Al-Quran. Tetapi yang banyak ilmu Al-Quran itu tak semua ada di dalam kitab-kitab dahulu. Berarti Al-Quran itu ilmunya lebih merangkumi, lebih luas.
Sebab itu agama Islam berpadukan pada hukum Allah daripada Al-Quran dan diuraikan oleh Nabi SAW hadis Nabawi, mana merangkumi, mencangkumi semua aspek kehidupan manusia daripada belum lahir sampai ke mati, sampai hari kiamat. Macam mana? Sebelum lahir dah kena hukum. Kita sebelum lahir ke dunia ini, kita dilahirkan melalui ibu bapa kita. Ibu dan bapa. Ibu bapa kita nak jadi pasangan laki bini, suami isteri, mesti diijab kubur, dinikahkan mengikut hukum Allah. Lepas tu barulah datang proses kemudian tu nak lahirkan kita ni melalui kedudukan mereka sebagai suami isteri yang halal. Barulah lahirkan kita. Hukum Allah dah kena sebelum kita lahir. Lahir saja kita di dunia ini, keluar daripada perut ibu, sudah kena hukum Allah. Disunatkan bang azan di telinga kanak-kanak dan khamat. Disuruh akikah dan sebagainya. Itu sejak permulaan lahir. Itu hukum Allah yang tidak ada dalam agama lain. Kemudian dalam masa dia hidup, begini, hidupnya begini, belajar, sembahyang, solat, puasa, apa semua begini. Sampai ke mati, ada hukum Allah juga. Bukan nak mati, buang gitu saja. Orang mati, orang Islam, mesti diurus secara Islam. Gini, dimandi, bersih, suci, dikapan, elok. Kemudian disembahyang. Sembahyang juga. Orang ni tak sembahyang pun dulu hidupnya. Tapi bila dia mati, dia sembahyang. Itu hukum Allah. Pasal sembahyang itu ta'abud, pengabdian kita kepada Allah. Masalah dia masa hidup tak sembahyang, itu soal dia jawab dengan Allah. Nampak? Itu hukum Islam bagus. Benda dikuburkan, ada tata cara, tata susila, tata tertib dikuburkan orang Islam. Letak badannya, baring macam mana, menghadap kiblat apa semua. Itu. Kemudian dah mati dia, kita yang hidup ni diberitahu apa akan berlaku pada dirinya di alam kubur, alam barzakh, dan bagaimana perjalanannya menuju alam akhirat. Dia akan melalui mahsyar, akan melalui siratul mustaqim. Quran dah sebut, ni semua Quran sebut, yang tidak ada dalam kitab-kitab yang dahulu. Itu Quran itu 30 juz. Yang Quran yang saya sebut dari 30 juz. Dan surahnya 114 surah. Salah satu surahnya ialah Suratul Baqarah. Surah yang kedua. Surah yang pertama Suratul Fatihah. Surah yang kedua Suratul Baqarah. Maka dalam Suratul Baqarah ini ada satu keistimewaan yang disebut, iaitu dinamakan Khatimu Suratul Baqarah. Ayat-ayat terakhir daripada surah Baqarah yang besar fadilat kelebihan. Iaitu kata ulama bermula daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum, sehingga wansurna 'alal qaumil kafirin ya akhir surah Baqarah. Ini ada hadis. Ada hadis menyebut Allah Ta'ala kurniakan padaku, umatku, keistimewaan ayatnya akhir surah Baqarah yang tidak dikurniakan pada nabi-nabi yang dahulu. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat mesti Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Maha suci Allah. Saya yakin sepenuh hati kepada Allah apa yang disebut dalam Quran dan hadis. Dan saya sendiri, Allah Ta'ala dan Allah bertemukan buktinya. Bukti sebab menambahkan keyakinan saya tentang akhir surah Baqarah tu yang disebut. Itu mula daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada ulama kita amanah Rasul, tapi daripada lillah tu. Sebelum lillah tu ayat ayat yang menerangkan tentang hukum hakam hutang.
Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum, bermula pada situ. Itu ayat tentang hukum hakam. Hukum berhutang. Yang Allah suruh lantik bila kamu berhutang, lantik 2 orang saksi dan tulis buat surat perjanjian hutang. Quran sebut. Kita bila buat sesuatu itu tak ikut, tak ada hitam putih, tak ada tulis, itu yang jadi seleweng di segi keuangan, pentadbiran dan macam-macam. Quran dah beritahu kan. Oh, ini bapak saya, ini pak saya, ini abang isteri saya, ini abang suami saya. Takkan tak percaya? Bukan pasal percaya tak percaya, bukan pasal ipar pasal Tok Wan, Tok Nenek, tapi undang-undang. Tak kira siapa. Itu apa benda pun kena hitam putih, ada bertulis. Zaman sekarang ni orang kata dah, failah minit dah apa macam-macam lah. Itu pokoknya ada tulis. Itu pentadbiran. Dia diajak oleh Allah. Ni dalam kisah Isra Mi'raj banyak pentadbiran. Tengok Nabi lalu ada gad jaga pintu. Orang sekarang kata gad. Itu nama macam-macam bahasa lah. Ikut zaman. Tapi itu peraturan. Law, undang-undang. Boleh faham insya-Allah. Itu pengajaran. Di antara surah Al-Baqarah ayat tentang hukum hutang. Maka ayat dalam surah Al-Baqarah itu sendiri, surah Al-Baqarah itu sendiri adalah surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Ini kalau ini benda-benda ni kena belajar dalam kata ulum Quran. Kena mengaji dalam subjek dalam madah kata ulum Quran. Okay? Surah Al-Baqarah surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Surah panjang. Surah yang pendek, surah Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. As-sagirat kamhar inna syi'anaka wal abtar. Itu surah yang pendek daripada 114 surah Al-Quran. Surah yang panjang, surah Al-Baqarah. Sebab tu dia menjangkau 2 juz lebih. So, satu surah 2 juz lebih. Nak ambil ayat apa kan? Buka mushaf baru senang. Kalau kita belajar ulum Quran cakap boleh. Ada mushaf kita ambil. Tolong tengok mushaf mana dia tunjuk. Buka surat berapa, ayat berapa. Ayat tentang hukum hutang muka surat 48. Sekarang mushaf Al-Quran diselaraskan seluruh dunia Islam. Kalau dulu tidak. Zaman 20 tahun dulu cetakan Mekah begini, cetakan India begini, cetakan Kairah begini, cetakan Damsyik begini, cetakan Beirut begini. Sekarang diselaraskan dunia Islam. Dan ulama Rabi'atul Alam Islami telah buat selaras supaya tidak boleh orang lain masuk untuk buat macam-macam. Semua selaras. Kecil, Quran kecil pun mesti muka surat sama. Quran besar pun muka surat mesti sama. Dan orang yang mencetak ni dia kena hijaz lah. Kena huruf lah. Supaya muka surat tak lari sama. Muka surat 48. Ayat teratas sekali. Iaitu ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin. Ya akhir. Dia berpanjangan ayat ni sampai pada muka surat 49. Itu ayat 283. Ayat 283 surah Al-Baqarah yang mula ayatnya ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin, dan akhirnya sampai kepada firman Allah wallahu bima ta'maluna alim, ayat 283. Itu dalam ayat hukum hakam tentang hutang. Ayat ni tentang hutang. Kena ada saksi, kena tulis. Nanti sekarang kita ni buat perjanjian agreement dan sebagainya. Itu bahasa istilah. Ikut zaman. Tapi pokoknya, asasnya kena ada hitam putih. Kena ada tulis. Kena ada file. Kena ada minit. Kena ada aturan. Sebut hutang banyak mana. Nak bayar bila.
Tak boleh bayar. Bayar ansot kah? Bayar sekaligus kah? Contoh, ada saksi. Oh, ni Pak Mentua aku. Ini Tok Wan Mentua aku. Bukan pasal Pak Mentua, Tok Wan Mentua. Hukum Allah kena tulis. Bukan percaya, tak percaya. Nampak? Pasal kita belakangkan hukum Allah. Cuma duduk pakai diri kita percaya. Tiba-tiba dia pelari duit, baru kita gaduh. Ada satu berlaku. Ini yang kata ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ayat Tudai dia panggil. Ayat tentang hukum hakam hutang. Panjang, yang terpanjang dalam Al-Quran ayat ini. Dan surah Baqarah sendiri surah yang terpanjang daripada surah-surah Al-Quran. Dia surah terpanjang, ada satu ayat dalam Baqarah itu yang terpanjang. Itu keistimewaannya. Baik. Dan yang disebut khawatim tadi, disebut khawatim dan kita macam Isra, kitab Mi'raj tadi. Yang mana? Yang kita kata tadi. Dan aku berikan di kau kesudahan surah Baqarah daripada pemendaraan di bawah arasy yang aku tak beri pada umat-umat Nabi-Nabi yang dahulu. Dikatakan khatimu suratul Baqarah. Apa dia khatim surah Baqarah? Ayat itu pula yang khatim atau akhir surah Baqarah itu bermula daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampailah kepada akhir surah Baqarah fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada dua ayat kan? Jadi tiga ayat. Ayat 284, 285 dan 286 mempunyai bilangan gasar, bilangan witir, tidak genap. Tiga ayat, ayat 284, 285 dan 286. Itu dia dikatakan khawatim suratul Baqarah. Ayat-ayat terakhir surah Baqarah. Ini ada keistimewaan, kelebihan yang tersendiri yang tak pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi SAW, tapi diberi kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Istimewa. Itu bermula daripada lillahi ma fis samawati wa fil ardh sehingga pansurna dan pemikir. Saya dengan izin Allah dapat membuktikan keistimewaan ayat ini yang disebut dalam Quran dan dalam hadis. Begini. Allahu Akbar. Itu Allah yang beri ilmu pada saya. Saya kongsikan untuk menambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Pada satu hari, lebih kurang dalam jam 6.30 begitulah pagi, saya dah siap pakaian nak pergi kerja di Brunei. Masih di Brunei, kira-kira 10 tahun yang lalu, orang kali itulah. Tak 10 pun, 7-8 tahun yang lalu. Masa tu Makcik tak nak tinggal saya seorang. Makcik balik sambut lahir cucu yang mana tau. Dia balik, ni cucu lah. Saya nak keluar pergi kerja. Datang telefon. Satu hamba Allah telefon saya daripada Kuala Lumpur. Kenapa? Tolong dia kata. Ini saudara saya, adik saya kena kerasukan. Kerasukanlah gangguan jin setan. Apa kami nak baca? Nak buat macam mana? Saya ni pegang kunci, nak pindah kereta lah, nak pergi kerja. Kaki lewat pula. Sebab di Brunei pukul 6 tu, cerahnya lah. Pukul 6 tengah ni matahari terang lah. Kita yang di lewat, sebab masa zaman Mahathir dulu, 10 tahun dekat masa Mahathir, bahawa dia di bulan itu, dia samakan jam kita dengan jam Sabah Sarawak. Kita ikut jam Sabah Sarawak, bukan Sabah Sarawak ikut kita. Jadi mereka pukul 6 dah cerah, kita ikut pukul 6 macam ni. Gelap lah. Kalau dulu mula-mula awal Malaysia, dia kena sebut dalam sebutan apa di TV atau di radio. Waktu sekarang pukul 7 pagi waktu Semenanjung dan pukul 7.30 pagi waktu Sabah dan Sarawak. Kena sebut dua kali macam tu. Pukul
7 pagi waktu Semenanjung dan pukul 7.30 pagi waktu Sabah dan Sarawak. Jadi tak mahu sebut tadi, maknanya samakan jam Semenanjung dengan Sarawak pukul 7 pagi. Dia orang pukul 7 terah menerang, kita gelap. Tu yang budak-budak kena pergi sekolah tu kadang tak sempat nak yang subuh. Gelap, bahaya lagi. Itu. Tapi orang dah lupa. Mak saya ingat. Gitu kat kepala otak mana. Dulu kita sebut RM2 Malaysia. Sekarang ganti dengan perkataan RM. Tak payah ringgit-ringgit lagi. RM berapa? 2-3. Saya ingat. Dia kata, di boleh masuk sekolah pukul 8. Pukul 8 boleh masuk sekolah. Ya. Yang ada. Yang anak-anak kita pergi sekolah tak sempat bayar subuh. Aduh, gelap, bahaya lagi. Apa salahnya kalau sebutan berbeza pun, nak tahu yang iklim tak sama. Dia Sabah Sarawak dengan Brunei sama. Sebab tu di Brunei pukul 6.30 dah maghrib buka puasa. Kita pukul 7.30 pun nak buka puasa. Kita datang masjid Nabi Tarawih, dia orang balik tarawih je lah. Kita pun tak boleh main macam. Itulah. Indonesia lagi banyak perbezaan jam dah. Indonesia luas lagi. Pulau-pulau pun lagi banyak. Tempat ni beza dengan Jakarta berapa jam? Setengah jam. Tempat ni 1 jam lebih. Tempat ni 40 minit berbeza. Lagi berbeza, lagi banyak. Kenapa nak disamakan jadi? Itu. Tapi tak banyak orang ingat. Saya ingat negara ini, saya ingat. Macam yang berlaku dalam politik Malaysia ni. Naik kepala ni, kepala ni begini. Allah Akbar. Sebab dia ambil daripada zaman Melaya sebelum Malaysia. Melaya juga, Hutan Tanah Melayu. Lepas tu Malaysia, 16 September 1963. Lepas tu pembentukan Malaysia tu. Lepas tu Singapura keluar pada Malaysia. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Sampailah daripada era Tengku, Tun Razak, Hussein On, apa semua tu. Semua saya ingat. Hussein On dari Menteri tak lama. Dia sakit. Dia hantar rawat di London. Kemudian Mahathir masa tu timbal Menteri, timbal Hussein On. Dia orang lewat lah. Yang dulu Tengku Rahman. Yang kedua Tun Razak. 3 Hussein On. Pak Isyamuddin tu. Kemudian dia jadi menteri. Dan 2 tahun kot. Tak sampai 1 penggang 5 tahun tak sampai. Dia sakit. Kemudian dia hantar rawat di London. Kemudian Razak ni, Mahathir ni duduk gelisah. Lantik lah bila menteri baru ni. Sakit dia belum tahu nak lega tak lega. Orang lantik lah dia menteri. Sampai. Boleh tahu tak? Aku. Tapi orang tak ingat. Kemudian masa zaman Mahathir juga. Masa saya pagi duduk di Bali. Saya pun di Bali juga masa tu. Tapi belum pergi Brunei lagi. Berlaku cetus peristiwa membalik. Pertempuran antara askar Melayu, askar kerajaan Melayu, kerajaan Malaysia dengan rakyat Malaysia sendiri. Di Bali itu ada komunis. Tapi askar Melayu tak bunuh cempen. Bagi cempen keluar merunding di sekolah. So dia masuk hutan balik dengan aman. Tapi sama-sama rakyat kerajaan dengan rakyat bertembak dan mati. Tak ada sejarah berlaku dalam dunia. Itu. Tentera, kerajaan, bela rakyat. Tapi tembak rakyat sendiri. Itu peristiwa membalik. Kemudian berlaku adalah satu kontribusi seluruh negara. Duduk-menduduk antara Musa Hitam dan Mahathir. Musa Hitam di malam menteri masa tu. Dia dekat tu dia buka balik. Masa tu Mahathir masa peristiwa tu dia kata saya duduk di Peking, saya pergi melawat Cina. Zaman tu ibu negeri Cina namanya Peking. Kemudian di akhirat ini ditukar kepada Beijing. Tahu? Masa tu kalau Australia ibu negeri ni Canberra, sekarang Sydney. Amerika, New York, sekarang Washington. Itu. Burma, namanya Burma, Rangoon. Ibu negeri kita. Sekarang namanya Myanmar. Ibu negeri ni apa? Rangoon tu lah juga. Tapi dibajukan, dipikirkan. Begitu juga Vietnam Selatan, Vietnam Utara, Hanoi, apa semua tu. Ditukarkan jadi. Dia memang tak kata, aku duduk di Peking. Peristiwa tu jadi, aku duduk di Peking. Kau di malam dan teri, kau yang tanggungjawab. Musa Hitam kata, mana boleh.
Kau yang menyerahkan tuduh aku sebab rakyat ni marah. Kenapa? Tembak sama-sama Melayu. Rakyat marah, semua rakyat marah. Jadilah satu kontribusi tak kesudahan. Saya ingat tu, pagi subuh dia dibaling satu. Saya pun dibaling juga, boleh pergi Brunei lagi. Saya lepas memati tu, baru saya pergi Brunei. Dan itu Sultan Abdul Halim, arwah Sultan Abdul Halim ni lah Allah Ta'ala bagi idea kat dia menjenis balik keadaan. Dia pun tak mau fikir panjang sebab jadi benda tu kontribusi besar. Bukan macam kes Najib masalah Wan MDB tu tak, lebih besar lagi. Kan? Tapi Sultan Halim ni turun. Pasal tu saya ada. Saya sembahyang Jumaat sekali di masjid panjang tu tengah duk buat. Tak siap lagi. Sultan Halim datang, turun. Dia disuruh wakil daripada pejabat agama lah baca khutbah itu. Saya tak ingat saya cik siapa yang baca khutbah Jumaat pada hari itu. Dan atas ni titah Sultan Halim. Kata dia Sultan Halim cakap ni. Peristiwa yang berlaku sudah. Memang kita seolah-olah kita dah teruk. Kita melanggar hukum Allah, hukum apa? Sama-sama sendiri. Kalau kita panjang-panjang akan jadi tak elok lagi. Lah ni yang berlaku sudah. Sekarang ni kita berdamai elok lah. Yang lepas lah. Ini rakyat saya. Ini negeri saya, kata apa? Sultan Halim. Saya tak mahu lagi orang buat tangguk di air keruh, buat begini-begini. Ambil kesempatan. Sudah kita selesaikan. Jadi bonti dekat tu. Tak lah naik mahkamah apa tak ada. Bonti dekat tu lah. Lepas tu Sultan Halim keluar sudah main Jumaat tu. Siram apa? Kubur yang katakan kubur syahadat tadi tu. Dia sendiri pegang cerek tu. Selesai, masalah selesai. Jangan duk gambar lagi. Saya tak mau dengar lagi. Itu yang saya ingat. Lepas pada tu baru saya pergi berburu ni. Baik. Nak balik tadi. Cerita ayat tadi. Khatim surah Baqarah. Daripada lillahi ma fis samawati wa fil ardh sampai surah Al-Qur'an kafirin kita baca tahlil. Bukti ayat tambah keyakinan pada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan ada hadis Nabi padalah. Tapi saya jumpa buktinya menambahkan keyakinan saya. Gini. Yang tadi. Saya turun nak pergi kerja. Orang telefon pada Kuala Lumpur. Ustaz, boleh tolong lah. Ni adik kami kerasukan. Ni tengah duduk takut lah ni. Kami nak buat macam mana? Tak tahu. Ya, ni lagi kerja. Apalah dia buat sikit. Apa nak buat mana? Padahal. Baik. Saya kata begini. Siapa yang handphone dia, bateri kuat. Bateri banyak, panjang. Buka dia punya volume dia. Suara dia bagi kuat. Letak tepi orang sakit. Nanti saya baca di sini. Saya baca di Brunei lah. Saya baca melalui handphone di Brunei. Kamu letak besarkan apa ini volume dia dekat telinga orang sakit tu. Bagi dekat. Kamu semua dengar. Dia dengar. Dia baca. Baca. Kita baca apa pun mula Fatihah lah. Baca Fatihah. Baca ayat kursi. Sudah dapat respon. Respon daripada benda yang masuk dalam tubuh orang tu. Dia mula meronta, cakap. Dia cakap, nak tanya, kamu ni datang pada mana? Yang kamu masuk dalam tubuh dia buat apa? Oh, dia kata aku suka dengan dia, aku nak kawan dengan dia. Aku nak kahwin dengan dia. Dia cakap, ungkap yang macam tu, biasalah. Dia ni dalam tubuh orang ni tu, dia cakap. Tu biasa yang dia cakap. Maka dia ni tak betul. Aku suka dengan dia. Aku nak kawan dengan dia. Aku nak kahwin dengan dia. Oh, mana ada. Aku tak pernah dengar lah hukum. Quran kata jin boleh kahwin dengan manusia ni. Kamu jenis lain. Dia jenis lain. Kamu Islam kan tidak ni. Begini. Lama saya kata kamu macam mana pun kamu keluar lah. Kamu keluar. Kamu buat janji ya. Kamu keluar pada tubuh dia. Jangan kacau-kacau lah. Jangan masuk lah. Dia cakap dengan aku. Kita nak suruh dia keluar. Kalau itu saya kata apa? Kamu dengar aku nak abang. Katakan jin tu lah. Yang dulu itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dalam sebuah hadisnya.
Dia kata, kamu dengar tak? Nabi Muhammad SAW dia sebut dalam hadisnya, barang siapa membaca ayat-ayat di atas surah Baqarah, nasihat jin-jin akan cabut lari. Tak. Dia sebut itu. Kamu faham tak aku cakap ni? Nabi Muhammad, utusan Allah. Kamu faham? Dia ada menyebut, siapa baca ayat akhir surah Baqarah akan terpelihara daripada gangguan kejahatan jin. Saya belum baca lagi. Lillahi ma fis sama. Sebut dia mula. Dia dah menangis. Kalau itu kamu keluar dia boleh lari dah. Dia akan datang lagi. Itu bukti. Itu Allah Taala tunjuk pada saya. Allah Taala nak bagi ilmu lah. Itu Allah Taala. Jadi saya yakinlah. Tak yakin apa kalau tak tunjuk itu pun saya yakin sebab ayat Allah dan hadis daripada Nabi utusan Allah. Macam saya Allah Ta'ala nak tunjuk buat kelebihan Yasin. Contohnya, memang Yasin ni banyak hadis menyebut kelebihan Yasin. Yasin, hati Quran lah, apalah yang kita baca oleh jemaah. Saya sendiri, orang baca Yasin, pasal saya sakit. Dan masukkan ayat Yasin ke mulut saya merasa sejuk sini. Lepas ketuk lagi, sejuk. Habis dada saya. Saya sendiri pernah diubat makan ayat Yasin. Baca kat orang tu banyaklah. Ni saya sendiri. Tuan-tuan pernah tak orang baca Yasin? Tuan-tuan sakit, orang baca Yasin, makan Yasin. Tak pernah lagi kan? Saya Tuhan bagi lalu. Melalui liku-liku pengalaman macam tu. Itu saya sakit pada Allah. Dan saya Allah Ta'ala bagi izin juga. Saya pernah diganggu jin 2 tahun. Saya merawat, ada kawan tolong rawat. Bersifat tak jadi. Lama Allah Ta'ala juga bagi. Kenapa kau seolah pergi rawat orang ni? Rawat sendirilah. Ilmu kamu mengaji, kenapa kamu tak ini? Tak udahlah gitu lah. Jadi apa yang ayat Quran yang apa yang ni, saya buat sendiri, rawat lah. Buat terapi sendiri, lama juga. Betul lebih. Kemudian kata satu amak aku, ini kan Pak Ustaz, Allah Ta'ala bagi ilmu ke Ustaz ni. Itu lepas tu orang panggil saya pula merawat. Bukan saya ahli merawat. Saya bukan masuk kumpulan si perawat. Dia orang datang. Dan itu lah. Allah Ta'ala izin. Jadilah. Ikut ajak kamu lah. Itu nak cerita ilmu Allah. Itu. Kongsi pengalaman. Takkan Allah Ta'ala tunjuk bahawa kita ada ni. Quran sebut. Nabi sebut sudah. Kita yakin lah. Apa lagi ditunjuk pula. Saya sebut dia. Kamu tahukah Allah? Nabi sebut dalam satu hadis ayat surah Baqarah kalau dibaca gini-gini, belum lagi baca lillahi ma fis samawati, belum baca lagi dia sudah merontak. Menangis merontak. Kamu keluar dari ayat. Lain kali jangan kacau lagi. Sebut dia kan. Ini ada hadis ni. Jadi kalau kanak-kanak kena gangguan, boleh baca. Ambil daripada lillah tu sampai masuk makam kibir, baca di ayat tu, baca ayat tu bagi kanak-kanak tu minum atau domor. Begitu juga orang kerasukan. Kalau ada penyemur tu, ayat baca, tak ada pandai baca. Lepas tu, ayat tu bagi dia minum tu. Bila jadi minum orang kerasukan, memang dia tak mau minum. Biar buat mulut dah. Dia tahu, tak mau minum. Dia. Lepas tu, dia pun tutup mulut tu. Koyak mulut dia, tutup minum. Lepas tu ambil sapu-sapu. Buka dada-dada. Kalau ada penyembok tu, boleh sembok ayat tu. Okey. Bismillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Sebab. Dan ada orang lain lagi keliling tu baca lah. Dia kena tengok gelak tawa je. Baca. Yang lain lagi baca. Paling-paling pun baca ayat kursi. Baca. Ulang-ulang sampai ayat kursi. Kalau dia degil juga. Dia tak mau keluar. Kadang dia tak mau keluar. Dia degil. Dia tak cakap lah. Dia diam duduk senyap. Jadi orang kena masuk tadi. Jadi macam koma. Dia baca ayat kursi. Kemudian ayat kursi baca tiup di telinga orang yang kena pesukan mulut. Tak tuli telinga dia. Bila dia jadi betul tiup tak tuli. Kalau dia normal tuli lah. Tiup. Dia tak boleh tahan lah. Dia sakit. Nanti dia muntah, aku sakit. Baca lagi. Sampai dia bilang. Itu pun ada berlaku. Satu di Brunei, saya sedang pandu kereta. Telefon, Ustaz, minta tolong apa? Ustaz ni mana ni? Lah, saya sedang pandu kereta ni, sini-sini.
Ni kami ada saudara kami kena kerasukan. Dekat boleh kata kesarungan. Kerana kerasukan. Apa nak baca Ustaz? Aku tak boleh nak tolong datang. Nak datang dalam masa-masa ni juga aku sedang pandu kereta jauh. Begini saja aku beritahu. Biar senang saja. Kamu ramai-ramai semua baca ayat kursi. Sampai orang kerasukan tadi diam. Kan? Lepas itu lepas beberapa hari pemilu jumpa saya, dia tanya, buatlah macam aku suruh buat. Macam mana? Okey, dia diam. Cuma saya lupa beritahu. Bila dia diam tu, kejutkan dia. Daripada tidur, suruh dia mengucap. Tengok. Boleh syahadah tak? Suruh selawat, suruh istighfar dan mengucap. Kalau dia disebut semua tu, okey. Kan? Kami baca sampai dia diam. Sampai dia tak muntah, tak apa. Tapi saya lupa beritahu. Kejut dia, orang yang tu, suruh dia mengucap, suruh istighfar, suruh selawat. Kalau dia boleh semua ikut tu, okey. Kalau masih tak boleh ikut, diam tu, diam masih ada benda tu. Baca lagi terus. Macam tu. Itu maknanya Allah Ta'ala tunjuk berkesan. Saya tengok jawab kata. Tapi inilah ayat Allah. Keyakinan saya kepada Allah. Ada orang beritahu juga. Tok Imam mana tahu. Brunei lah. Kawan dia kerasukan. Layak dia lah. Polis. Lepas tu beritahu tu baik kat saya. Ada kawan kami dulu tak? Tu kawan tu dia tu imam. Tu baca. Baca tak betul kot. Baca Quran tak betul. Maksurat ke apa kan. Itu macam mana? Baca. Dia lawan Ustaz. Orang yang kerasukan tu, jin tu, kawan. Apa ada kata imam palui. Baca tak betul. Baca tak betul. Palui dia kat Brunei macam kita kata bodoh lah. Apa tu imam palui. Baca ayat tak betul. Bukan dia takut. Dia pemain lagi pula. Itu. Itu dia lah. Kita nak alihkan benda ni, kita kena kuat dengan Allah. Saya pernah pergi tempat Darul Sipak. Ramai mereka merawat. Darul Sipak yang Ahludin. Dia ada koperasi Darul Sipak. Yang berhad tu. Bukan sipak-sipak di taman-taman tu lain. Jangan kena tahu. Ini yang mereka ni ada logo mereka. Buat di surau. Dia ada surau. Seluruh Malaysia ada surau dia. Itu yang betul. Kalau taman-taman saya tak tahu. Takut nama sifat. Tapi di dalam tu tak apa benda. Guna sehat ke apa. Takut macam tu. Macam tu lah. Tapi ini sifat ni. Itu ada logo mereka. Dan mereka buat di surau. Merawat di surau. Sembahyang berjemaah. Lepas tu zikir lepas semua. Baru rawat. Macam tu. Satu orang tu. Dirawat depan saya. Perempuan ada orang merawatnya perempuan. Laki. Tapi oleh kerana perawat perempuan tak dapat nak rawat perempuan ni. Dia macam terlalu kuat. Hantar pada lelaki ni. Ketua di situ. Dato' Ustaz. Depan saya. Gini. Dia cakap. Dia main daripada buat siang padang sirak. Oh seolah jin buat siang lah. Gini. Kata Ustaz tu. Ni Ustaz. 2 tahun je lah. Dia pergi jumpa Ustaz Arundin. Pak Hadi Bangi apa semua. Ni. Tapi Tuhan tak izin tak payah. 2 tahun dah duk merawat ni. Dia keluar, masuk. Datang dengan buat. Lepas tu, gini, berawak tu, dialog dengan dia gini. Aku cabut pahanya, aku tahu. Orang tu dah, cabut lah tengok. Hang kuasa kau tak lah, kuasa. Nak cabut paha orang senang-senang lah. Lepas tu dia diam tu, dia bunyi pula cakap siap. Cakap siap, kongkleng pula dah. Mana kita tak faham cakap siap. Lepas tu dia pergi cakap Melayu balik. Tak tu buat main. Tadi kau cakap siam. Kenapa tak cakap siam pula? Kau ingat kami tak tahu? Tu Ustaz tu tahu cakap siam tau. Tunjuk kat saya. Mana saya tahu cakap siam. Duduk kelintong dengan datang pula. Dia cakap siam lah. Tu Ustaz tu tahu kau cakap siam. Kau nak bohong kami. Macam lah. Macam. Okey. Ini ambil tadi ayat Qawatim surat Al-Baqarah tu tu besar ayat tu. Pengdaraan itu dinamakan ayat pemudaharan Araf. Allahu Akbar. Tapi kita baca pun dengan benar keyakinan tu. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'alna min ibadikas shalihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal baridika ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumin bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa rahmat wal maghfirah wa ridwan minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.